king. You can ask around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can ask around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Checkers, what can I say? I got gold jeans. Real kings do king things. Live like one, breathe like one. Killing shit by any means. Everybody can't lead like one. Nah, is it really me? Gotta check and see my legacy like royalty, and I act like it. If you know better, act like it. Look at me now, you can't hold me down. So give me the crown. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they got want the name. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Make way for the king of kings for a long stretch, no limousine. If you talking winners, gotta intervene. I'm the biggest one of those you ever seen. I'ma need a crown. I'm the only one that ever held it down at the tip top. People flip flop every day. Not I top 5. I'm a big shot. I'm the one that wanna take the big shots, big balls, big rings, big rocks, big bag, big moves, big cars, big man, big plan. Get lost. We've been this wrong. Look at me now. You can't hold me down. So give me the crown. It must be a thing. It must be the poise that silence the noise. It must be the heart that sets me apart. It must be the game that gave me the name. It must be the truth. I could be the proof. It could be the chain. It might be the shoes. They watching my moves. They chasing the fame. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Make way for the king. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cawaan, vanakkam, sawadikap. Topik pada pagi ini saya nak bercerita tentang siapa yang tak minat emas. Siapa yang tak minat emas? Sebenarnya orang lelaki pun minat emas, tapi mungkin disebabkan dia tak boleh pakai emas, itu yang membantutkan minat dia kepada emas. Dan emas ni sinonim kepada orang wanita lah. Yang selalu membeli emas dan memakai barang kemas, perhiasan emas. Dan lelaki tak boleh pakai emas, tapi sebenarnya lelaki pun boleh minat emas, boleh menyimpan emas. Cuma orang kata, pandangan orang dulu-dulu lah, kata emas ni hanya untuk orang wanita saja, tapi orang lelaki pun boleh menyimpan emas. So siapa yang tak minat emas? Persoalan macam-macam persoalannya yang timbul selama ini, mengatakan bahawa emas mahal, mana mampu nak simpan emas. Mahal ke emas? Emas boleh simpan sikit-sikit, apa masalahnya? Kita boleh simpan serendah RM100 untuk mendapatkan emas. Adakah emas itu mahal? Kalau RM100 pun tak mampu kita bayar untuk membeli emas, asalnya lebih pada itu kita belanjakan dengan Lazada dan Shopee, kan. Jadi emas mampu untuk kita miliki. Aku tak minat emas, aku tak minat barang kemas. Siapa suruh pakai barang kemas? Orang lelaki semestinya lah memang tak boleh pakai barang kemas. Tetapi kita masih boleh menyimpan jongkong emas. Kita masih boleh menyimpan dinar. Zaman Rasulullah dulu, dinar adalah merupakan mata wang yang digunakan pakai untuk proses jual dan beli.
kita pakai dinar. Kita simpan dinar, kita simpan jongkong emas, bunga emas bukan besar, nama jongkong tu sekecil-kecil tu pun jongkong, tapi kita boleh pakai lah. So apa masalah dia? Aku lelaki mana boleh pakai emas? Memang lelaki tak boleh pakai emas, tetapi lelaki juga boleh memiliki emas, lelaki boleh simpan emas. Okay, so jangan mendengar dakyah-dakyah orang-orang dulu yang emas tak boleh dipakai, tak boleh disimpan oleh orang lelaki pun boleh menyimpan. Ini adalah contoh dinar yang boleh dipakai, bukan boleh disimpan oleh orang lelaki. Ni dinar. Ini satu dinar. Berat dia 4.25 gram. Satu dinar. Itu boleh guna. Orang lelaki pun boleh menyimpan, boleh mulakan simpanan dinar. Dan ini bunga emas. Ini kita panggil jongkong. Jongkong walaupun sekecil-kecil ini dia masih dipanggil jongkong. Ini jongkong emas seberat 10 gram. Seberat 10 gram. So orang lelaki boleh guna ini, orang perempuan pun boleh lah menyimpan ini sebab bezanya barang kemas dengan jongkong ni dan dinar, dia punya spread margin. Kalau orang bandar panggil susut nilai. Susut nilai dia jongkong dan dinar ni rendah berbanding dengan barang kemas. Sebab apa nak pergi beratur panjang-panjang dekat kedai emas, nak beli emas, barang kemas, beratur panjang-panjang, panas-panas dengan payung apa semua. Untuk apa? Sekarang ni kita dah ada kemudahan. Hanya di hujung jari saja kita tekan, kita boleh beli emas. Dan emas terus dihantar ke rumah kita dengan selamat, siap insurans lagi. Dan murah. Pergi beli barang kemas dekat kedai emas. Itu barang kemas 916 jongkong emas dan dinar ini 999.9, 24 karat. Maknanya nilai dia lebih tinggi untuk kita jual nanti. 999.9 spread value dia, nilai susut nilai dia hanya 6 ke 9% saja. Barang kemas kalau kita nak jual 30 ke 40% dia punya susut nilai dia. Jadi mana yang lebih baik? Sudah pastinya jongkong emas dan juga dinar. Jadi kalau anda nak buat pelaburan, sebaik-baiknya beli jongkong emas ataupun dinar untuk simpanan anda, untuk menyimpan. Tak tahulah, mungkin trend-trend zaman masa akan datang, mami-mami Tanjung nak guna jongkong emas nak buat rantai. Tapi di public good kita dah ada loket. Loket yang boleh memuatkan dinar, satu dinar ini dalam loketnya. So mami-mami Tanjung boleh guna, boleh pakai loket tersebut. Beli emas sikit mana boleh kaya. Betul ya? Kalau nak beli sekilo, beli 2 kilo. Tak perlu sebenarnya. Kita nak kaya ni bukan automatik kita nak kaya, kita kaya. Kita nak kaya ni bukan terkejut tergempak kita jadi kaya. Kita nak kaya ni pelan-pelan lah. Pelan-pelan, slow and steady, kita kaya lah. Tapi kalau kata nak menyimpan 1 gram sebulan pun kemut, jadi bila kita nak kaya? Kalau sebulan satu gram pun kemut, RM100 pun kemut nak menyimpan, bila kita nak kaya? Asyik nak tunggu harga emas rendah baru nak beli. Bila masa emas tu rendah? Apakah definisi emas murah kepada diri anda? Kalau sekarang 243 pun, dalam tempoh setahun 243 tu adalah nilai yang cukup rendah. Anda rasakan 243 tu masih mahal? Emas memang mahal. Pada zaman tahun 2000 yang lalu, emas berada pada harga RM35 1 gram pun orang kata mahal. Sekarang dah 243 pun orang kata mahal. Emas tak akan pernah menjadi murah. Pada pandangan orang, emas adalah satu barang yang mahal, yang eksklusif. Jadi jangan tunggu harga rendah baru nak beli. Lesam orang-orang penyimpan emas ini, bila harga rendah dia akan beli banyak untuk simpanan.
Dan bila harga tinggi, dia akan beli juga. Sebab apa? Dia tak nak duit ringgit dia ni, wang-wang kertas yang ada pada di tangan dia ni hilang begitu saja, joli begitu saja, dibelanjakan sebegitu saja tanpa ada faedahnya. Itu bezanya orang yang penyimpan emas dengan orang yang orang kata gila joli. Gila joli. Dia ada penyimpan emas, ada pelabur emas. Pelabur emas ni dia very agresif. Dia beli emas waktu murah dan dijual waktu emas pada. Tapi pelabur emas ni walaupun harganya mahal, dia akan beli. Sebab apa? Dan menjadi tabiat dia untuk membeli. Setiap bulan dia akan beli. Setiap bulan dia akan tambah pelaburan emas dia. Dan emas dia punya pelaburan adalah 3, 4, 5 tahun akan datang. Bukan kita nak beli hari ni, kita nak jual esok. Itu bukan konsepnya pelaburan emas. Kalau nak buat macam tu, main saham. Main saham macam saya sebelum ni. 100,000 lebih. Rugi begitu saja sebab tak ada ilmu. Tapi dengan emas, anda tak perlu menunggu ilmu anda penuh untuk anda memulakan simpanan emas anda. Tak perlu. Tak perlu menunggu ilmu penuh untuk anda memulakan simpanan emas. Dan anda tak akan rugi dengan menyimpan emas sebab emas ada di tangan anda. Dan satu lagi, kalau nak melabur emas, pastikan syarikat tersebut memberikan emas fizikal kepada anda. Jangan beli sijil emas, jangan beli sijil emas lah. Jual sijil saja, emas tak nampak. Tapi kalau tengok atas kertas tu, beli 1 gram dapat 30 gram, beli 20 gram dapat 80 gram. Tapi atas kertas saja. Di public gold, anda beli 1 gram, anda dapat 1 gram. Anda dapat fizikal emas 1 gram. Dan konsep ini di public gold, konsep pembelian dan jualan public gold adalah syariah compliance. Syariah compliance. Jadi untuk apa pun jual beli emas kita, apa pun juga nak beli belacan pun, pastikan syariah compliance. Patuh syariah. Sebab kita orang Islam, apa pun jual beli, pastikan kita patuh syariah agar kita terselamat daripada dosa. Beli emas bukan untuk kaya. Beli emas bukan untuk kaya. Tapi dengan kita membeli emas, dengan kita menukarkan wang ringgit kita kepada emas, kita menjamin nilai wang tersebut untuk jangka masa panjang. Sebab syariah dah membuktikan bahawa dengan simpanan wang ringgit ini tak kekal lama. Simpanan wang ringgit ini, kalau kita ada 10,000 hancur. Kalau kita masih boleh menyimpan pun 10,000 tahun 2000, nilai dia bukan 10,000 dah. Sebab wang ringgit kita, wang kertas kita terkesan dengan inflasi setiap tahun 3% ke 5%. Ada satu tahun tu sampai 10%. Itu sebabnya kenapa kita tengok harga-harga barang semakin mahal dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Sebab apa? Sebab inflasi. Tapi emas tidak terkesan dengan inflasi. Emas nilainya berdiri dengan sendirinya. Itu sebab ni zaman Rasulullah SAW, 1 dinar boleh membeli seekor kambing. Sekarang pun 1 dinar mampu kita beli seekor kambing. Tapi tidak dengan wang kertas. Wang kertas zaman saya tahun 80-an dulu, nasi lemak 20 sen saja. Sekarang nasi lemak yang sama dijual dengan harga RM1, ikan belih seekor, telur dipotong 8. Okay? So itu bezanya emas dan wang ringgit. Zaman tahun 2000, rumah kita boleh beli dalam 80,000, 90,000, 100,000. Bersamaan dengan 1 kilogram jongkong emas. Tapi sekarang ni bukan 80,000, 200,000, 300,000. Bersamaan dengan 1 kilo jongkong emas juga. Jongkong emas sekarang ni sekitar RM240,000 Malaysia. Nilai 1 kilogram jongkong emas. Jadi
menunjukkan bahawa emas mampu menyimpan nilai. Emas nilainya mampu berdiri dengan sendirinya. Jadi kalau anda ada simpanan di dalam ASB, bagi saya sendiri yang pernah menyimpan ASB, dan saya menutup akaun ASB sebab apa? Sebab bila saya belajar ilmu emas ini, bila saya belajar ilmu tentang pengurusan kewangan, ASB sudah tidak relevan lagi. Tutuplah akaun ASB itu, ambil duit tersebut, belilah emas untuk jaminan nilainya pada masa akan datang. Kalau ada duit ringgit dalam bank tu, simpan sedikit untuk kegunaan anda, dan yang selainnya, selebihnya convertkan menjadi emas agar nilainya mampu bertahan pada masa akan datang. Kita tak nak nilainya berlaku macam di negara Zimbabwe, di Vietnam tahun 70-an berlaku peperangan dengan Amerika. Even zaman Jepun dahulu pun berlaku kepada tanah Melayu. Tanah Melayu, wang kertas cap pisang Jepun tu jatuh nilai, menyebabkan muflis orang kaya pada masa tersebut. Sebab apa? Wang kertas tu tak ada nilai. Sebabnya di wang kertas Malaysia pun, di negara luar pun, dia ada tulis kat situ, wang kertas ini dia perakukan dengan nilai. Siapa yang memperakuinya? Kerajaan. Maka kalau kerajaan kata wang kertas ni tak ada nilai, tak ada nilai. Dia kata masih ada nilai, adalah nilainya. Tapi nilai dia makin lama makin menyusut, makin lama makin berkurang, dulu kita boleh masih pakai duit 5 sen. Kita masih boleh pakai duit 1 dik, 1 sen. Tahun 18, sekarang orang tak pakai dah duit 1 sen. Duit 5 sen pun jarang-jarang dah orang pakai. Itu dia punya bezanya antara wang kertas dengan jongkong emas dan dinar. Jadi ini fakta. Ini fakta. Kita kata kita tak ada duit. Kita kata kita duit tak ada, duit kata sikit, gaji rendah, tetapi ini juga fakta. Walaupun kita gaji rendah, Shopee kita tak tinggal. GrabFood, jenuh abang-abang GrabFood kita menghantar barang kepada kita setiap hari. Nasi kandar, seminggu bukan sekali, seminggu 10 kali makan nasi kandar. So macam mana cerita ni? Kalau kata anda mampu berShopee, berLazada setiap bulan, setiap minggu, berGrabFood setiap bulan, setiap minggu, apa salahnya? Gaji bulanan anda tu ambil, selamatkan simpanan anda dahulu. 100, 200, selamatkan simpanan anda dahulu. Lepas tu baru memikirkan nak berShopee ke, nak berGrabFood ke, nak bernasi kandar ke dan sebagainya. Simpan emas sikit-sikit atau beli pulut dakar. Cerita dia bukan tak mampu, tapi hampa tak tahu kan. Tak mau lah tu sebenarnya. Tak mau. Sebab apa? Kita dah terbiasa dengan sikap boros kita, jodi kita, dan end up kita tak ada simpanan dana kecemasan untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk isteri kita, untuk suami kita. Jadi fikirkan agar masa depan kita cerah, agar masa depan kita tidak kata kelam. Tambah sekarang ni dah ada iSinar. Sinarkan iSinar anda dengan membeli dinar, agar sinarnya mampu bersirna sentiasa. Kalau sinar tu, iSinar tu you ambil, jadikan wang kertas, dah tentu jodi. Dah tentu benda-benda yang tak berfaedah kita beli. Tapi kalau kita tukarkan menjadi emas akan sentiasa bersinar dalam hidup anda. Aura emas, magnet emas ini akan mencengkam anda menjadi boros untuk menyimpan emas dan terus menyimpan emas. Itu resam emas. Berbeza dengan resam wang ringgit. Wang ringgit bila ada di tangan, kita rasa macam diri kita kaya. Walaupun tak kaya mana pun. Tetapi lebih kaya daripada orang kaya.
baju branded, kasut branded, jam tangan branded, kereta branded, kereta orang kata tak mahal mana pun, tetapi exhaust studio Nalo punya lubang exhaust, sport rim setiap tahun tukar, dan kata tak ada duit. Tak ada duit di mana? Berjodi sakan beli sport rim lah, tukar tayar baru lah, itu dan ini itu boleh, tetapi nak menyimpan untuk dana kecemasan tak ada. Satu masa bila berlaku sesuatu yang tak diingini oleh kita, kita menjual lah maruah diri kita, pergi jumpa mak ayah, pergi merayu kat ketua kampung, pergi merayu kat penghulu kampung, pergi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lepas tu orang tak membantu kita, kita salahkan orang. Saat kita ada duit, kita tak fikirkan tentang dana kecemasan kita. Tapi saat kita tak ada duit, kita percaya orang. Rasa-rasa orang tu nak membantu kita tak? Orang pun naik menyampah tengok kita. Sebab melihat kepada perangai kita tu. Bila tak ada duit, cari orang. Bila ada duit, lupa diri, beli sana, beli sini, joli sana, joli sini, jalan sana, jalan sini. Ini nasib baik PKP. Kalau tak ada PKP ni berjalan merata. Tolong tuan-puan, fikirkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan isteri kita, suami kita. Sementara ada, kita beringat-ingat, kita menyimpan semasa ada. Semasa tak ada, benda ni lah yang akan membantu kita dalam saat-saat kesukaran kita. Jangan mengharapkan orang nak melihat kepada kesukaran anda. Simpan dari sekarang untuk membantu diri anda di waktu anda sesak nanti. Sikit atau banyak, nilai emas tetap emas. Jadi jangan tunggu emas tu rendah, jangan tunggu emas tu tinggi. Ada duit saja, selamatkan wang kertas anda dengan menukarkannya menjadi emas. Agar emas ini membantu menjamin nilai wang anda sentiasa dari semasa ke semasa. Jadi setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap bermanfaat. Like, komen dan share agar lebih ramai lagi mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Kalau anda memerlukan bantuan khidmat nasihat saya untuk memulakan simpanan emas anda yang pertama, percuma, kita berdaftar percuma, dan saya akan membantu anda. Saya klik link dalam video ini untuk anda boleh PM dengan saya dan berbicara dengan saya secara peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao an, vanakkam, sawadee ka.